Selamat sejahtera khususnya kepada murid-murid semua. Di hari ini cikgu nak berkongsi sedikit maklumat berkenaan dengan kesihatan mental. Kita nak lihat bagaimana kita mengurus emosi dan mental kita ketika PKP. Bukan mudah untuk menyesuaikan diri dengan suasana kebiasaan baru sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Kehidupan masyarakat berubah, malah ada yang terasa terpenjara di kediaman sendiri. Kita telah melalui beberapa fasa PKP. Keadaan ini boleh memberi kesan kepada emosi dan tingkah laku jika tidak diurus dengan baik. Jadi cikgu nak beri sedikit penerangan berkenaan dengan slide ini, yang mana bermaksud murid sekalian, kita dalam keadaan yang berbeza. 1 tahun lebih kita telah melalui keadaan bersama COVID-19 yang memerlukan kita mengubah ataupun modified kita punya cara hidup, cara kita bekerja, cara kita bergaul, cara kita bermain, yang mana kebanyakannya sekarang kita habiskan masa di dalam rumah. Sangat berbeza sebelum COVID-19 ini ada, yang mana kita waktu itu bebas, kita berada di luar, kita bebas berada bergaul tanpa adanya menggunakan topeng, pelindung facial muka dan sebagainya. Jadi perubahan-perubahan ini menyebabkan sedikit sebanyak ia mengganggu emosi dan mental kita. Jadi adalah penting untuk kita tahu apa yang kita boleh buat agar emosi dan mental kita berada dalam keadaan yang sihat ataupun stabil. Setiap perubahan yang berlaku dalam kehidupan boleh memberi tekanan hingga menyebabkan individu mengalami kebimbangan dan kemurungan. Jadi perubahan ini tadi secara tidak langsung sedikit sebanyak memang memberikan kita kebimbangan dan kemurungan. Dan saya cikgu yakin murid-murid semua, bila kita bandingkan bagaimana mana lebih seronok adalah berada di sekolah ataupun berada di rumah apabila kita nak belajar. Cikgu yakin ramai akan memberitahu bahawa adalah lebih seronok apabila kita belajar di sekolah, kita pergi ke sekolah. Kerana di sekolah ni dia berbeza dengan rumah. Persekitaran dia sangat berbeza, kita boleh berjumpa rakan-rakan, kita berjumpa guru, kita bergaul. Jadi bukan nak bagi tahu rumah tu tak best, tidak. Cuma di sekolah ini, persekitaran ini boleh menjadikan kita lebih bersemangat untuk belajarlah khususnya. Di samping itu kita ada bersukan, jadi perkara-perkara ini menyebabkan kita jadi stabil, seimbang dari segi emosi dan mental. Okay? Jadi adalah perkara biasa individu mengalami gangguan ketidakstabilan emosi atau kerisauan dan kebimbangan yang sederhana dalam kehidupan harian. Kalau kita rasa tidak stabil emosi, rasa sedikit tertekan, okay, sederhana, itu ialah normal. Tapi yang tak normal tu kalau kita terlalu bimbang, terlalu tertekan sehingga boleh menyebabkan kita murung, maka ini membawa kepada kesan yang negatif lah kepada tubuh badan kita, kepada kesihatan kita. Okay. Bagaimanapun, jika gangguan ini kerap berlaku atau berlanjutan hingga menyejaskan tidur, selera makan, keupayaan untuk berfungsi dan keseronokan melakukan sebarang aktiviti, ini berkemungkinan tanda masalah kesihatan mental yang lebih serius. Jadi murid-murid, yang cikgu nak kongsi pada pagi ini adalah sesuatu yang mana cikgu rasa bermanfaat untuk kita berhati-hati, kita amalkan, kita ambil tindakan. Okay. Jadi sebelum kita teruskan, kita lihat video ini. Kita tengok. Tidak semualah yang akan menghadapi keadaan begini. Ini adalah contoh-contoh aktiviti yang mana apabila kita dah lama sangat kuarantin, macam-macam lah yang kita buat. Jadi sesuatu ini ia mungkin membawa cabaran lah, khususnya kepada ibu bapa. Kita tension sebagai anak ialah kita terkandang dalam rumah saja, terpenjara dalam rumah. Tapi cabaran yang besar juga adalah untuk ibu bapa. Mereka jadi ibu bapa, secara tidak langsung mereka perlu juga jadi guru. Untuk memastikan kita ni murid-murid ikut PDPR. Okey. Jadi itu dia sedikit sedutan video yang mana aktiviti ini yang mereka buat untuk menghilangkan tension lah. Okey. Jadi murid-murid, jadi mungkin ada yang kita boleh buat
Yang penting jangan sehingga mendatangkan kesusahan kepada ibu dan bapa. Okey, kita beralih ke slide seterusnya. Okey, kita lihat peranan ibu bapa. Murid-murid mungkin dapat lihat sendiri apa yang ibu bapa lakukan untuk menjaga kita di rumah. Antaranya ialah rutin harian yang teratur dapat membantu membentuk tingkah laku yang sihat dan mengurangkan kerunsingan. Ini rutin. Rutin ini ialah perbuatan yang kita perlu buatlah setiap hari, yang mana ianya akan membawa faedah. Okey, contohnya mengemas rumah, menyapu sampah, membasuh pinggan mangkuk. Ini rutin-rutin harian yang mana kita perlu lakukan kerana ianya secara tidak langsung mendidik kita menjadi orang yang bertanggungjawab, berdikari, boleh bekerja dan yang penting ianya bawa impak yang positif lah kepada kita. Okey, seterusnya mengatur rancangan aktiviti atau menyusun jadual harian anak bagi mengurangkan kebosanan dan kegelisahan mereka. Yang ini ibu bapa memang ada atur khususnya untuk PDPR, giliran siapa, bila jadual. Jadi murid-murid ikutlah apa yang ibu bapa pesan kerana sebenarnya ibu bapa ni mereka dalam keadaan yang sangat mencabar lah. Mereka perlu bekerja dari rumah dan mereka perlu juga menjaga kita untuk memastikan kita ikut PDPR. Jadi cikgu harap murid-murid bila ikut PDPR gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Kerana bagi cikgu lah PDPR berbanding kalau kita mengajar di sekolah, lebih seronok sebenarnya mengajar di sekolah ni. Kita dapat tengok murid, kita dapat lihat tindak balas dia. Tapi sekarang kita dalam PKP, maka kita perlu akur lah. Jadi cara untuk kita belajar sekarang PDPR. Jadi murid-murid berikan yang terbaik dalam PDPR. Seterusnya berkomunikasi dengan mereka dengan lebih kerap. Murid-murid banyak-banyakkanlah bercakap. Gunakan kesempatan ini untuk berbual-bual dengan ibu bapa. Kalau mereka ajak kita berbual lah dengan ibu bapa kita. Jangan kita sombong. Dah lah, kita ni kawan pun bukan ada dengan kita. Kita ada ibu bapa kita. Okay? Jadi kalau ada komunikasi, kita lebih sihat sebenarnya. Kita dapat meluahkan apa yang kita rasa. Kita bagi tahu dengan ibu bapa apa yang kita tidak selesa. Jadi kita boleh capai kesihatan mental ataupun kestabilan emosi lah. Okay, dan yang terakhir, memantau atau menghadkan penggunaan media sosial anak jika mendapati mereka terlebih pendedahan dan memperolehi maklumat yang tidak tepat sehingga menimbulkan kegelisahan serta kemurungan. Jadi kalau sudah habis giliran kita PDPR, maka sebaik-baiknya murid, gadget kita ni, telefon kita, kita jangan bazirkan data internet itulah untuk melayari video YouTube, melainkan untuk yang berfaedah lah. Dan masa kita pun perlu dihadkan. Okay? So, kita perlu luangkan juga masa untuk membuat kerja rumah, betul tak? Kita baca buku, kita buat ulang kaji. Okay? Gunakan kesempatan ini, kita ada banyak masa di rumah, kita buat aktiviti yang berfaedah lah. Jangan penuhkan masa kita dengan menghadap gadget saja setiap masa, sepanjang masa. Okay. Dan seterusnya, apa yang kita perlu lakukan, apa yang kita perlu tahulah, yang kita perlu ambil berat supaya kesihatan mental kita terjaga. Ini yang kita perlu tahu. Yang pertama, ketahui fakta. Ketahui fakta. Kebiasaannya otak mudah tertekan dan terganggu apabila menghadapi situasi yang tidak diketahui dan tak pasti seperti COVID-19. Fakta diperlukan supaya otak boleh merancang, bersedia dan menyelesaikan masalah, namun perlulah merujuk sumber yang dipercayai serta tepat. Jadi di sini murid-murid, ada banyak sebenarnya kabar angin, berita tidak benar yang tersebar melalui WhatsApp ke, Telegram ke, media sosial yang lain. Tapi kita perlu tahu sumber mana kita boleh percaya. Kalau di Sarawak, kita ada unit komunikasi awam Sarawak. Maklumat dari sini memang betul. Begitu juga dengan laman ataupun saluran rasmi Kementerian Kesihatan macam yang cikgu ada, yang saya percaya, cikgu percaya, ibu bapa, murid-murid sekalian pun ada Telegram, menggunakan aplikasi Telegram yang mana Kementerian Kesihatan ada saluran yang rasmi. Jadi di sini maklumat yang sahih lah, yang betul. Jangan kita lihat pada sumber yang kita tidak ketahui. Orang share, kita tengok, kita share.
sedangkan kita tak tahu benda tu betul ataupun tak betul. Jadi kalau dua sumber ini, insyaAllah memang dari sumber yang betul lah. Okay. Sebab ia akan membawa kesan negatif seperti yang kita boleh tengok dalam video ini. Akibat kabar angin, kononnya guru agama di kampung orang asli Simpang Arang, Gelang Patah dijangkiti COVID-19. Kira-kira 40 penduduk melarikan diri ke hutan sejak Isnin lalu. Mereka daripada 15 keluarga yang ada membawa bayi itu bimbang dijangkiti wabak COVID-19. Tok Batin Kampung Orang Asli Simpang Arang, Nuri Kasih berkata, kabar angin itu menyebabkan mereka ketakutan dan tiba-tiba menghilangkan diri. Beliau kemudian memaklumkan perkara itu kepada pengerusi Jawatan Kuasa Penyelaras Khas Dewan Undangan Negeri JPKD Kota Iskandar, Panda Ahmad, bagi memohon bantuan kerana risau keselamatan mereka, termasuk daripada haiwan buas kerana hanya tinggal di bawah kemah sahaja. Terdahulu tinjauan di hutan berkenaan mendapati kawasan muara sungai sudah dibersihkan dengan penduduk dilihat membawa kelengkapan termasuk dapur dan tonggas untuk memasak. Bagaimanapun setiap keluarga hanya berlindung di kemah kanvas ataupun atap zinc semata-mata yang tidak menjamin keselamatan. Okey, jadi di sini kita lihat akibat mendengar kabar angin. Mendengar kabar angin maka menyebabkan mereka berada di dalam kesusahan. Ini contoh yang mana kita akan alami, seseorang itu alami kalau kita hanya percaya bulat-bulat kepada kabar angin. Itu sebab perlunya kita mendapatkan maklumat dari sumber yang rasmi, sahih dan boleh dipercayai. Yang seterusnya, B. Tumpukan kepada maklumat yang ingin diketahui untuk tindakan berikutnya. Jadi ini ada kaitan dengan A tadi, yang mana apabila kita tahu sesuatu yang benar, maka sebarang pemikiran negatif yang tak perlu kita boleh elakkan. Atasi pemikiran negatif dengan memperolehi maklumat tepat untuk melakukan aktiviti berfaedah. Buat senarai tugas kerana tindakan ini mampu membuatkan rasa lebih bertenaga dan selamat. Sebab dalam isi yang terdahulu tadi, bahagian A tadi, apabila kita takut, maksudnya apabila kita tidak tahu sesuatu, maka ia akan menyebabkan ketakutan. Itu sebab pentingnya kita tahu maklumat yang betul supaya kita tidak takut tak tentu pasal. Jadi untuk mengelakkan kita takut tidak tentu pasal ini, murid-murid dapatkan maklumat yang betul. Jangan dapat maklumat terus share. Lebih-lebih lagi sekarang ini viral video bunuh diri. Sebenarnya video bunuh diri ini tidak bagus disebarkan. Walaupun ianya berita benar, tetapi sangat tidak baguslah untuk kesihatan emosi kita. Kerana sebaran video sebegini, ianya boleh menyebabkan tekanan. Mungkin untuk kita tidak, tapi untuk orang lain mungkin akan tertekan. Jadi cikgu harap janganlah murid-murid melakukan aktiviti viral, maklumat yang kita tidak tahu sahih ataupun tak sahih. Lebih-lebih lagi video yang berkaitan dengan benda-benda negatif lah, seperti bunuh diri dan sebagainya. Untuk seterusnya, rutin. Rutin ini ialah perbuatan yang kita selalu buat, yang kita kena buat selalulah, ikut ketetapan masa dia. Jadi cara terbaik untuk kekal tenang dan berfokus ialah mengekalkan rutin harian seperti bersenam, makan, membaca buku dan tidur. Macam kita di sekolah lah murid-murid, ataupun sebelum ini, ataupun di rumah kita sendiri, ada jadual kan yang telah disediakan oleh ibu bapa. Kalau waktu sebelum COVID dulu, kita memang ada jadual, siapa buang sampah, siapa yang cuci tandas, siapa mengemas rumah. Jadi ini rutin yang bagus untuk perkembangan peribadi kita. Jadi sekarang ini kita banyak masa di rumah, maka rutin ini kita kekalkan dan kita tambah baik dengan rutin yang positif, yang berfaedah. Kalau dulu kita setakat menyapu sampah saja kan, jadi sekarang memandangkan ada lebih banyak masa, maka kita mungkin boleh tambah lagi. Mungkin kerja itu kita tambah lagi dengan sesuatu yang lebih menarik untuk mengelakkan kebosanan. Aktiviti ini dapat mengelakkan kebosanan, keresahan dan berfikir secara berlebihan. Jadi berfikir itu bagus, tapi berfikir secara berlebihan itu dia tidak bagus. Contohnya macam terlalu berfikir, nak pilih vaksin mana satu, ada 3 pilihan vaksin. Jadi fikiran sebegini sebenarnya membuang masa. Mengikut perkongsian rakan pengamal perubatan, kesemua vaksin yang digunakan oleh Kementerian Kesihatan di Malaysia semuanya ialah bagus, semuanya bagus. Okey, semuanya bagus dan
bagi yang dah mendaftar untuk vaksin, pergilah. Jangan tidak tepati. Okey. Kalau berfikir berlebihan ni, dia membawa kepada fikiran yang tidak benar lah. Nanti pakai vaksin itu akan jadi jatuh sakit ataupun menjadikan kesihatan lebih merosot. Ini tidak benar. Kemudian kesihatan dia telah buat kajian, penelitian supaya rakyatnya divaksin dengan vaksin yang betul dan tidak membawa kemudaratan. Okey. Kita lihat video ni. Okay, video ini memberikan senarai ya. Apa contoh yang kita boleh buat lah. Bangun awal. Okey. Mengulang kaji dan menyiapkan semua tugasan yang diberikan oleh guru. Mengambil sarapan, makan tengah hari, makan malam ikut masa yang sesuai. Jangan makan berlebihan nanti tak muat seluar sekolah. Okey. Seterusnya, bijak menggunakan masa dengan membantu ibu dan ayah di rumah. Beribadat mengikut kepercayaan masing-masing. Melakukan senaman ringan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Menggunakan masa lapang dengan meluangkan masa bersama keluarga. Ambil kesempatan ini murid-murid untuk merapatkan hubungan kita bersama keluarga dan adik-beradik. Melakukan aktiviti kreatif, kraft tangan ke, membaca buku dan belajar memasak pada hujung minggu. Tidur awal setiap malam. Walaupun kita tak ke sekolah tapi kita ada PDPR. Tidur awal, kita buat macam bersekolah lah. Okey, digunakan masa sebaik mungkin. Seterusnya, D. Hubungan sosial, hubungan kita dengan masyarakat, dengan orang lain. Memperkukuhkan hubungan sosial dengan ahli keluarga dan rakan kerana ia dapat mengurangkan tekanan sekaligus meningkatkan tahap kesihatan. Hubungan ini boleh dipereratkan menerusi panggilan telefon dan komunikasi menggunakan internet. Jadi kita pada kita ni tidak boleh berjalan ke sana kemari ya, tidak boleh menziarahi datuk nenek di kampung, tapi kita ada handphone. Kita gunakan handphone ni untuk membuat panggilan. Jangan guna handphone ni untuk main game saja. Cikgu pernah lihat dululah sebelum waktu PKP, cikgu pergi masjid, tengok di tepi jalan ramai anak-anak muda, budak-budak muda pelajarlah tu. Bila duduk ramai-ramai, tapi seorang satu pegang telefon bimbit dan bermain game. Ni mereka berkumpul, dia tak bersosial, tak bercakap, mereka main game. Ini contoh rugilah bagi saya, bagi cikgu. Kalau kita betul-betul nak bersosial, maka kita menggunakan mulut, kita bercakap, kita berbual. Dah sekarang kita dah dalam PKP, tak ada lagi kesempatan begitu. Jadi kita gunakan telefon ini untuk perkara yang baik lah. Sebab telefon ini, handphone, ianya boleh juga membawa kepada keburukan. Banyak keburukan juga. Tapi keburukan tu kita jangan buat. Main game lama-lama, menonton video tak sepatutnya. Tapi ia juga ada kebaikan. Ada juga banyak kebaikan. Kita boleh berhubung dengan orang yang jauh. Kalau dulu kita tak boleh buat voice call. Zaman dulu pakai telefon, kita hanya dengar suara saja. Kita hanya text message saja. Tapi sekarang kita boleh voice call dan kita boleh lihat wajah. Kita boleh tengok muka mak bapak kita yang jauh ataupun datuk dan nenek kita. Okey, eratkan hubungan kita menerusi panggilan telefon dan komunikasi. Bertanya kabar. Okey, seterusnya. E. Badan dan minda sihat. Tidur cukup, diet yang sihat dan senaman adalah penting untuk menguatkan sistem imun badan bagi menghalang tekanan dan gangguan kebimbangan. Okey. Tidur yang cukup, diet sihat dan senaman. Okey, di mana nak bersenam kalau kita dalam rumah saja? Kita buat senaman yang tidak perlu banyak pergerakan. Yang kita boleh buat, bukan tidak perlu banyak pergerakan, salah cikgu. Kita buat senaman yang boleh dilakukan dalam pergerakan setempat. Kalau ada yang basikal senaman di rumah, kayuh basikal itu. Kalau ada treadmill, lari dekat treadmill ataupun jalan dekat treadmill. Kalau tidak ada dua-dua benda tu, kita buat burpee, kita tekan tubi dan sebagainya lah. Aktiviti senaman yang kita boleh buat setempat. Dalam YouTube banyak rujukan. Mereka panggil Tabata lah. Okay. Cikgu pun belajar Tabata daripada Cikgu Mazan. Dia yang promo dulu 2 tahun lepas. Dia bagi tahu Tabata itu bagus. Dan memang baguslah. Ianya senaman yang mencabar
tetapi boleh dilakukan dalam keadaan yang setempat. Okey. Seterusnya, ketenangan. Ketenangan, melakukan aktiviti yang memberikan ketenangan macam bersukan, yoga, berzikir untuk yang Islam, mendengar muzik, memasak, berkebun dan sebagainya kerana dapat mengurangkan tekanan serta berasa lebih tenang. Jadi itu sebab sedikit murid-murid cikgu kongsi dengan semua berkaitan dengan kesihatan mental, apa yang kita boleh buat. Jadi cikgu ucapkan sekali lagi terima kasih kerana luangkan masa menonton video. Cikgu tahu bukan senang nak tonton video ni, ini cabaran PDPR. Tetapi apa-apa pun cikgu ucap terima kasih, selamat belajar, ikuti PDPR dengan bersungguh-sungguh dan kita doakan semoga COVID-19 ni dia cepat-cepat berlalu dan kita boleh menjalani kehidupan kita sebagaimana sedia kala. Sekian, terima kasih.